Jauh di dalam negeri Virginia, sebuah rumah bangsawan yang ditinggalkan telah dilupakan selama lebih 40 tahun. Penduduk terakhir rumah agam ini telah hilang secara misteri. Dahulunya menjadi kediaman keluarga Sanders yang dihormati, rumah ini telah menyaksikan seluruh kehidupan mereka. Eugene dan Anges, ibu bapa yang penyayang, membesarkan dua anak mereka yang cantik di rumah yang selesa ini. Eugene dahulu pernah berkhidmat dalam tentera, tetapi kemudian menukar haluan kerjaya dan memulakan perniagaan insurans yang menjadi agak berjaya dari masa ke masa, membolehkan mereka menjalani kehidupan mewah. Sertai kami ketika kami membongkar rahasia di sebalik kediaman yang ditinggalkan ini dan meningkap misteri di sebalik pengabaian ini. Selamat datang kembali ke Bros of DK semua. Saya Leslie, hari ini di belakang kamera, seperti biasa, Denny. Halo. Tapi kita mulakan episod hari ini dengan sangat-sangat berbeza. Kita berada di atas tanah perkuburan. Tapi ini terletak di belakang kediaman yang akan kita rakam hari ini. Dan saya akan dokumentasikan. Satu-satunya perkara yang sangat pelik tentang tanah perkuburan ini ialah ia bukan milik orang yang pernah tinggal di sini. Jika Anda lihat pada batu nisan, ia pertama sekali sangat lama, 1896. Ia tertulis di situ. Apakah nama yang tertulis di situ? Gardland. Keluarga Gardland. Semua batu nisan ini milik keluarga Gardland. Jadi bukan dari keluarga Sanders yang tinggal di dalam rumah agam yang akan kita dokumentasikan hari ini. Melihat kepada mereka, saya rasa mereka mungkin berasal dari sebelum keluarga Sanders tinggal di sini. Tapi saya tidak pasti tentang itu. Ia satu soalan yang pelik bagi saya. Kenapa tanah perkuburan ini berada di sini? Wow. Ya, kalau awak belum perasan lagi, hari ini memang hujan lebat. Sekali lagi. Tetapi ia memberikan suasana yang sangat istimewa kepada tempat ini. Sekarang kita sedang berjalan melalui halaman belakang mereka menuju ke rumah. Dan bagi saya, ini adalah salah satu rumah yang paling istimewa yang akan kami rakam dan dokumentasikan di Amerika Syarikat. Tempat ini sudah ditinggalkan selama kira-kira 42 tahun. Dan segala-galanya di dalamnya adalah vintage dan lama, serta berasal dari tahun 1950-an, 1960-an, dan 1970-an. Keluarga Sanders yang pernah tinggal di sini adalah keluarga diraja dan bangsawan. Dan Anda boleh lihat dari rumah mereka, sudah agak lama sejak mereka berada di sini. Dan dalam tempo itu, rumah ini mula menjadi usang, runtuh, dan ia sepenuhnya dilitupi dengan pokok ivy. Saya suka bahagian luar tempat ini. Ia benar-benar menakjubkan. Cuba tengok beranda depan di sini, Danny. Wah, bukankah itu sangat menarik? Wah, cara ia runtuh macam... Dah nak tercabut di situ. Pokok ivy yang tumbuh melata menutupi segalanya. Jalan ke pintu depan pun dah tak boleh dilalui lagi sekarang. Dan saya mesti katakan saya suka taman ini. Ya, memang betul. Ia tidak seperti mana-mana rumah lain yang pernah kami lihat setakat ini di Amerika Syarikat. Tempat yang cantik. Sangat tenang di sini. Ini adalah tingkap di sini. Boleh percaya tak? Memang langsung tak ada apa-apa. Ini rumahnya. Awak tak nampak rumah itu? Ini macam tempat di Perancis. Macam mereka buat begitu dengan sengaja di Perancis. Tapi ini memang bukan dibuat dengan sengaja. Ini memang tak diselenggara sepanjang masa itu. Ada juga kerusi yang betul-betul terletak di sini. Oh, ini sebahagian daripada perabot taman. Oh, ya. Pokok ivy memang dah menimbusnya sepenuhnya dan anda tidak boleh mengangkatnya lagi. Alam semula jadi kadang-kadang memang pelik. Dia ambil balik apa yang miliknya dan dia tak peduli tentang harta benda anda. Satu lagi fakta tentang tempat ini, inilah meter elektriknya dan masih ada bekalan elektrik di tempat ini selepas
42 tahun. Saya nampak muka awak, Denny. Kipas sedang basah kuyup. Kita sedang basah kuyup di sini. Ya, jadi kita patut cepat-cepat masuk. Terdapat juga ruang simpanan di bawah rumah, di mana mereka menyimpan peralatan berkebun, mesin pemotong rumput, dan semua barang untuk menjaga taman. Baiklah, tanpa melengahkan masa, inilah bahagian belakang rumah. Malangnya, kita tak dapat menghabiskan masa lebih lama di luar untuk melihat tempat ini. Kita kena masuk, kalau tidak, kamera kita memang akan mati. Ada lubang kecil di atas sini yang boleh kita gunakan untuk masuk ke dalam bangunan. Jadi kita baru sahaja masuk ke dalam rumah keluarga Sanders. Saya sangat teruja untuk bawa Anda menjelajah tempat ini hari ini dan tunjukkan apa yang telah ditinggalkan di sini. Ini adalah rumah paling bersejarah yang pernah kami rakam di Amerika Syarikat setakat ini. Jadi, bersedialah untuk episod yang hebat. Sekarang kami berada di beranda mereka, tempat mereka akan duduk pada musim panas, musim sejuk, atau apa saja musim sepanjang tahun. Mereka akan menikmati kawasan rumah ini dan keindahan alam semula jadi yang mengelilingi tempat ini. Anda memang boleh katakan alam semula jadi mengelilingi tempat ini, kerana ia tumbuh masuk ke dalam rumah selepas sekian lama. Pokok ivy tumbuh di dalam bangunan ini. Ivy memang sejenis tumbuhan. Kalau Anda tanam, Anda kena jaga dan selenggara. Kalau tidak, ia sangat cepat merebak dan akan mengambil alih seluruh rumah dalam masa yang singkat. Anda boleh lihat, selepas 42 tahun, seluruh rumah telah dikuasai. Di sini, di atas sofa ini, keluarga Sanders, Eugene, Angus, anak-anak mereka, semuanya akan duduk bersama di sini, menikmati ruang ini. Ia seperti sebungkus gula dari zaman itu. Sekarang ia sudah menjadi sangat-sangat keras. Wah. Kerusi goyang, mana lengkap anjung rumah Amerika tanpa kerusi goyang. Oh. Dan juga serangga. Alat untuk menyembur racun pada serangga. Mesin vakum yang hebat, bahkan di sudut sini. Electrolux. Sudah tentu sebuah Electrolux. Apa yang Anda jangkakan? Ini adalah model yang cantik saya rasa. Ya, model-model ini memang ada gaya yang tersendiri. Oh, dan ia juga ada wire yang naik ke atas sini. Nampak? Di sinilah letaknya kawalan mesin vacuum itu. Tak perlu pun tunduk untuk ubah apa-apa pada ini. Model yang agak mewah saya rasa. Jadi inilah gunanya pintu ini. Oh, tengok tu. Mereka juga ada tandas luar di beranda ini. Kamu memang boleh nampak yang orang-orang yang tinggal di sini sangat-sangat kaya. Keluarga Sanders mempunyai syarikat insurans selepas bapa mereka berhenti daripada tentera. Dia masih mahu melakukan sesuatu dalam hidup dan dia memulakan Sanders Insurance Company. Dan kami juga mempunyai bangku baring di sini, di mana Angus atau sesiapa sahaja yang mahu boleh berbaring. Dan saya rasa ruang di sini, dua anak tangga ini digunakan untuk mempamerkan tumbuhan dan sebagainya di hujung anjung. Mesti sangat indah apabila kawasan sini subur dengan tumbuh-tumbuhan. Wah, saya pasti ingin melihat rumah ini pada zaman kegemilangannya sebelum ia ditinggalkan sepenuhnya. Kemudian awak ada bercakap tempoh hari tentang orang meletakkan mesin basuh atau mesin pengering mereka di dapur. Sekarang awak boleh lihat ia di beranda. Ia juga sangat pelik bagi saya. Kenapa awak nak letak ini adalah mesin basuh di beranda rumah? Seriuslah. Itu memang gila, saya tak faham. Oh, satu lagi perkara yang sangat menarik. Botol Old Style Cola. Wah, wang dikembalikan. Lihat, pada masa itu mereka kitar semula. Tapi sekarang kita dah tak buat begitu lagi. Kini kita buat semua benda daripada plastik. Tapi botol-botol cola ini, saya tak faham kenapa mereka tak jual botol kaca. Ia jauh lebih baik untuk alam sekitar. Ya, cuma lebih mahal untuk dilakukan tapi. Sekarang semuanya berkisar pada duit. Memang bodoh. Maaf tentang itu. Ada sedikit diri saya yang kembali. Beberapa perkara mungkin Eugene sedang usahakan. Ada nampak sebuah tanglong di sini dan kemudian motor elektrik dan benda-benda seperti itu. Tapi saya rasa sudah tiba masanya untuk masuk ke dalam rumah dan lihat apa yang ada di dalamnya. Maaf, saya tadi teralih perhatian oleh sistem elektrik di sini. Ia sudah tak mahu berfungsi atau dibuka lagi. Yes. Itu sesuatu yang kita tak mahu usik saya rasa. Ia sangat lama. Oke. Di atas kotak peluru ini
Kotak peluru ini akan membawa kita masuk ke dalam. Itu dari Eugene pada masa lalunya ketika dia berada dalam tentera, ketika dia adalah seorang veteran Amerika Syarikat. Ini akan membawa kita masuk ke dalam rumah dan ke dalam dapur. Kamu boleh serahkan itu kepada saya, Danny, dan saya akan tunjukkan juga kemahiran memanjat kamu semasa masuk ke dalam rumah. Nah, silakan kawan saya. Kita baru saja sampai di dapur. Saya akan berterus terang saja, ini adalah bilik yang paling kurang menarik dalam seluruh rumah. Ia memang agak berselerak, barang-barang diletakkan merata-rata. Tapi ia masih ada beberapa bahagian yang menarik. Pertama sekali, saya ingin tunjukkan bahagian ini. Dan di sini kita boleh lihat berapa lama tempat ini telah ditinggalkan. Jadi kita selalu cuba untuk mengetahui dari barang-barang yang kita jumpa di dapur, berapa lama tempat ini telah wujud. Sebab inilah bilik dalam rumah yang digunakan paling akhir, yang digunakan setiap hari dan tarikh luput makanan. Dan di sini kita ada sebotol ubat dari tahun 1980. Dan ini daripada E.L. Sanders. Dan itu ialah Eugene Sanders, anak lelaki dalam keluarga itu. Karena itu ialah Eugene Jr. Kami juga ada Eugene Senior, iaitu bapa dalam keluarga itu. Perkara ini sering berlaku dalam keluarga bangsawan. Mereka menamakan anak-anak mereka sempena nama mereka sendiri. Mungkin kerana mereka memang suka diri sendiri atau sesuatu seperti itu. Tidak, saya hanya bergurau. Baiklah, dan kemudian kita ada... Oh, tengok tu. Wah, ada jam di sini, jam radio. Dan masa telah berhenti pada 12.30 hari pada 11.52 malam. Menakjubkan. Plaster itu telah tercabut. Dan anda boleh lihat bahawa rumah ini dibina daripada batu bata yang sangat luar biasa untuk Amerika. Maaf, boleh saya betulkan? Itu cuma perapian. Anda fikir, itu cuma perapian? Ya. Lihat pada siling, semuanya kayu. Ya, kau fikir. Kau betul, Danny. Maafkan aku. Aku sangka ini... Aku terlalu teruja sekejap tadi. Ya, rumah itu diperbuat daripada batu bata dan sebab itu aku cakap begitu. Semua perapian diperbuat daripada batu bata kerana perapian tak boleh dibuat daripada kayu. Semuanya diperbuat daripada batu bata. Daripada kayu. Maafkan saya. Beberapa lagi barang di sini. Peralatan dapur. Dan semuanya ditinggalkan. Dan betul-betul di sebelah anda terdapat mesin pengering di dalam dapur. Dapur memasak, tempat Makcik Jess biasa memasak makanan untuk keluarga. Saya suka muka jam ini. Kita ada bar, tapi itu milik... Nampaknya seperti sejenis pemasak dapur. Wah. Satu lagi, muka jam di atas sana. Berhenti pada pukul 3 petang. Oh tidak, pukul 10 malam. Dan semua pinggan, cawan dan segala-galanya juga masih ditinggalkan di dalam sini. Dan satu lagi petanda bahawa rumah ini telah lama ditinggalkan. Semua plaster dari siling telah jatuh ke lantai. Itu semua kerosakan semula jadi. Bukan dimusnahkan atau dirosakkan atau apa-apa. Meja dapur dengan perabot retro. Ia memang menarik. Ya, kerusi-kerusi itu. Sudah pasti Amerika tahun 60-an, 70-an. Wow. Baiklah, sebelum saya bawa anda lebih jauh ke dalam rumah ini, biar saya tunjukkan dulu. Di ruang bawah tanah. Agak luar biasa untuk rumah di selatan mempunyai ruang bawah tanah. Tetapi di sini ada tangga yang membawa ke sana. Baiklah, mari kita turun perlahan-lahan. Mari kita teroka ruang yang telah dilupakan itu. Ini adalah ruang yang tidak ramai penjelajah berani untuk masuk. Lihat itu. Wow, semuanya sedang runtuh di sini. Dan anda boleh lihat semua benda di sini memang sudah sangat tua. Nak pergi ke sini dulu untuk tunjukkan bahagian ini kepada anda? Lihat semua akar dari pokok ivy yang kita baru saja lihat di atas tadi. Kita nampak meja terletak di bawah pokok ivy itu dan semua akar itu tumbuh masuk ke dalam ruang bawah tanah sepanjang bertahun-tahun. Sebuah katil buayan kanak-kanak untuk anak patung milik anak perempuan keluarga ini. Dan di sini kita boleh lihat ia seperti susunan sebuah perapian. Dan di sini cerobong asap yang masih tinggal. Jadi mungkin dahulu ada cerobong asap yang turun ke sini dan kemudian ada perapian di hadapan sini. Jadi mungkin pada satu ketika
bilik-bilik di bawah tanah ini pernah digunakan dan mungkin mempunyai tujuan tertentu. Mungkin ada seseorang yang tinggal di sini. Mungkin ada seseorang yang tidur di sini. Kita tidak tahu. Ia hanyalah satu andaian. Oke, hati-hati sangat sebab ini memang sedang runtuh. Ya Allah. Oh, ada juga jaket berlian tergantung di sini pada pintu. Dari siapa harganya ini? Mungkin daripada Eugene. Ini jaket laki. Cantik betul. Ratusan, ribuan balang ditinggalkan di seluruh ruang bawah tanah di sini. Sebuah pelita minyak yang cantik juga. Saya sentiasa teruja untuk meneroka bagian-bagian rumah seperti ini. Ruang bawah tanah dan loteng. Itulah bahagian rumah yang menyimpan sejarah paling lama. Sejarah paling tua. Tetapi Anda boleh jumpa benda yang paling menarik dan unik, saya boleh katakan. Contohnya, yang ini di sini. Kamu tahu apa ini kan, Denny? Jadi kamu letakkan ini di sebelah katil kamu. Dan kalau kamu perlu buang air pada waktu malam, kamu boleh lakukannya di sini. Ia seperti bekas buang air, tapi untuk buang air kecil. Betul ke? Ya, 100%. Saya pasti tentang itu. Sepasang bat milik seorang ahli keluarga masih lagi tertinggal di sini. Mereka mempunyai cita rasa yang sama seperti saya. Dan satu lagi, bat di bawah sana. Oke. Wow, kabinet ini. Ia benar-benar telah rosak. Sudah benar-benar hilang sekarang. Dari tahun berapakah surat kabar ini? Sekarang saya sangat ingin tahu. 1937. Ya Allah, ini sebelum Perang Dunia Kedua berlaku. Itulah betapa tuanya ruang bawah tanah di sini. Seluruh dinding ini sedang runtuh. Anda boleh lihat di belakang dinding ada lapisan bata hitam. Sudah tentu, Anda tidak boleh membina ruang bawah tanah. Anda perlu membina ruang bawah tanah menggunakan kayu. Jika tidak, ia akan repot. Itu benar. Ya Allah, berhati-hati betul semasa melintasi kawasan ini. Wah, hebatnya. Ada kabinet di sini. Tak ada apa-apa yang menarik di dalamnya, tapi saya tetap berminat. Ya, saya nampak bilik ini. Ya Allah. Pertama sekali, saya nampak botol-botol ini berdiri di atas lantai. Dan ini adalah White House. Oh, ini adalah cuka White House. Banyak botol-botol seperti itu. Jadi, saya akan anggap keluarga mana yang akan guna begitu banyak botol cuka. Itu pelik. Berhati-hati sangat. Apa nama untuk itu sekali lagi? Saya tahu nama dalam bahasa Belanda. Tapi, awak tahu nama itu? Benda ini, ya, untuk menghalau burung dari sawah. Untuk menakutkan burung-burung supaya pergi. Orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah. Wah. Dan ini mungkin yang sangat lama. Lihat bagaimana mereka buatnya. Dan ini akan memantulkan cahaya matahari. Dan kemudian mereka akan menakutkan burung-burung dengan cara itu. Saya rasa sangat menarik bagaimana mereka buatnya. Saya tak pernah nampak orang-orangan sawah di dalam rumah terbiar. Ini kali pertama saya. Saya pun sama. Oh, pertama kali untuk kita berdua. Nampak tak? Sebab itulah kita kena jelajah seluruh dunia untuk lihat perkara baru. Sebab itu memang sesuatu yang memang typical di Amerika. Awak jarang nampak benda itu di Eropah, saya rasa. Mungkin di Portugal. Ya, Tapi di Belgium, saya langsung tak nampak orang-orangan sawah itu. biasanya kami letak CD dengan sekeping shilling suku di atas pokok. Sebab CD itu memantulkan cahaya. Jadi, apa yang kami buat? Kami ada alat-alat yang menghasilkan bunyi, seperti tembakan meriam selepas satu-satu jangka masa. Macam mereka buat bunyi tembakan meriam dan semua burung gagak terbang keluar dari ladang. Ia mungkin agak canggih sikit. Ya. Dan jadi di sini, di sudut bilik, kita juga ada ratusan balang berdiri di situ. Semuanya kosong. Tapi saya rasa pada zaman dulu, mereka akan mengisinya dengan jam, madu, dan segala yang mereka hasilkan di ladang sekitar sini. Wow. Boleh saya tunjukkan benda di sudut itu? Oh ya, sudah tentu. Apa yang awak? This vintage. Terima kasih kepada Pepsi Spirit yang tertulis di situ. Adakah itu masih slogan yang mereka gunakan sekarang? Saya rasa tidak. Saya juga berminat dengan alat di sini. Oh, itu sangat-sangat berat. Tapi ia sejenis centrifuge atau alat penekan.
Saya tidak pasti untuk apa yang ini digunakan. Saya tak pasti makanan jenis apa atau apa yang Anda akan buat dengannya. Tapi ia memang untuk menekan sesuatu. Sebab Anda boleh nampak sejenis makanan cecair mengalir keluar di sini. Mungkin untuk anggur, tapi saya tak pasti. Sila beritahu saya jika ada sesiapa yang tahu alat ini digunakan untuk apa. Dan ini adalah pelindung perapian. Wah. Itu mesti berada di tingkat atas di suatu tempat dalam rumah. Baiklah. Saya rasa kita sudah tunjukkan ruang bawah tanah, tapi hati-hati, kita masih perlu keluar dari sini. Kita tak mahu jatuh menembusi lantai ini. Oh, satu lagi perkara, Maaf. Ini adalah tapak untuk pokok Christmas. Dahulu, ia berada di dalam rumah. yang sangat lama. Oke. Saya akan perlahan-lahan keluar dari ruang bawah tanah dan kemudian kami akan tunjukkan tingkat atas rumah kepada Anda. Jom ke sana. Jadi sekarang tiba masanya untuk kita teruskan menjelajah seluruh rumah. Dan bilik seterusnya ialah ruang makan, di mana Angus dulu menyediakan makanan dan menghidangkannya kepada keluarga, kepada suami dan anak-anak selepas seharian bekerja dan bersekolah. Anda boleh lihat di sini dalam bilik ini, ia benar-benar sedang runtuh. Saya suka bagaimana cat mengelupas dari shilling atau kertas dinding yang diletakkan di atas sana. Memang cantik. Wow. Lihat ini. Ada perapian di bawah sini. Dan sangat cantik juga. Saya rasa ini diperbuat daripada besi tuang, ya. Lihat itu. Ziegler. Betapa cantiknya perapian ini. Maafkan ini. Jadi, saya suka saya letak langsir di atasnya untuk menyorokkannya, entah kenapa. Tapi saya sendiri tak tahu kenapa. Kabinet pameran yang cantik di sebelah sini. Dan kemudian meja makan di tengah-tengah bilik. Masih lengkap dengan 4 pinggan untuk budak lelaki dan perempuan yang tinggal di sini. Untuk tetamu dan suaminya, Eugene. Wah, Saya sentiasa suka melihat apabila meja masih terhidang di tempat yang ditinggalkan. Kebanyakan masa, saya kena jujur. Juru gambar datang ke sini untuk susun semula semua ini. Tapi kadang-kadang, ia memang dari zaman orang masih tinggal di sini. Saya suka tempat duduk di sudut sini. Tempat duduk kecil di mana seseorang boleh merokok. Anda boleh nampak bekas abu rokok di sebelah kirinya. Bekas abu rokok tembaga dengan sebatang rokok masih ada di dalamnya. Saya tak pasti sama ada itu untuk pemilik lama atau tidak, tapi memang cantik melihatnya begitu. Pokok ivy yang tumbuh di atasnya, tingkap di belakangnya, dan kerosakan di atasnya. Dan di sini kita ada gambar seseorang. Seorang lelaki muda. Mungkin ini Eugene Junior. Dan nampaknya dia berada dalam tentera laut berdasarkan pakaian yang dipakainya. Wah. Suka yang ini. Laci yang cantik di sini. Ada beberapa majalah di atasnya. Bill Boatman and Company. Majalah pemburuan. Saya rasa pemilik tempat ini juga suka keluar ke ladang dan hutan untuk memburu. Juga terdapat sebuah gambar, dan saya rasa ini menggambarkan legenda rakyat Belanda atau berasal dari Belanda. Anda boleh lihat dari kincir angin dan gaya rumah-rumahnya. Tetapi secara umumnya, ia adalah gambar yang sangat indah. Apa yang perlu kita putuskan? Adakah sesuatu yang menarik di sini? Tidak juga, kecuali rumah cantik yang kita lihat di sini. Letakkan kuda itu ke tepi. Anda boleh melihat rumah di bawah gambar di sini. Saya suka yang itu. Wah, sangat tenang. Oke. Mari kita pergi sekarang. Dan, lihat ini. Ada beberapa jarum terletak di sini. Wah. Angus menjadi sangat tua, dan Eugene tinggal di sini sebagai penghuni terakhir. Maaf, saya tersilap cakap. Eugene tinggal di sini sebagai penghuni terakhir. Eugene menjaga Angus.
Dan kami percaya Angus sakit pada akhir hayatnya. Tetapi apa yang berlaku kepada Eugene, kami tidak pasti. Kami kini berada di pintu depan rumah, di mana semua orang masuk dan disambut di dalam rumah. Dan apa yang kita lihat di sini, tergantung terus di sebelah kanan, ialah lambang kebesaran atau jatah keluarga Sanders. Wah. Kita akan berdiri di sini, betul-betul di sebelah pintu. Suka yang itu. Dan saya juga sangat berminat dengan perabot ini yang berada di sini. Ini sejenis, seperti tempat duduk, bangku di lorong dengan cermin, di mana Anda boleh melihat diri sendiri pada waktu pagi dan memastikan Anda kelihatan kemas. Dan di bawahnya pula ada satu ruang simpanan, di mana saya percaya pada zaman dahulu mereka menyimpan kot, selendang atau barang-barang seperti itu. Tapi sekarang ada barang-barang lain di dalamnya. Beberapa barang biasa saja. Tiada apa-apa yang benar-benar menarik. Apa ini? Saya tak tahu. Ini nampak seperti bahagian belakang bom. Bagi saya, ia nampak seperti cerobong asap. Oh ya, mungkin dari atas bumbung. Saya tak pasti. Tanya diri sendiri. Dan kemudian, sudah tentu juga dalam bilik ini satu perabot yang hebat. Sesuatu yang terus dari istana, atau sebuah kastil rasanya, atau sebuah rumah agam besar. Saya benar-benar suka upholstery dan kerja kayu pada yang ini. Perabot yang cantik dengan cushion di tepi ini. Dan di situ pula ada kendi yang nampak seperti datang terus dari Portugal. Atau bukan begitu? Tidak, sebenarnya tidak. Di mana Anda akan menyimpan wine di dalam rumah? Tidak, itu Amerika. E. Downing berurusan dengan minuman keras. Oh, mereka akan menyimpan minuman keras di dalam sini. Kementerian Umum. Baiklah, ada sebotol minuman keras, tapi malangnya pecah. Dan satu lagi lukisan. Sebuah istana besar di sini. Di suatu tempat di dunia. Adakah itu sebuah istana atau kincir angin yang telah musnah? Ya, saya tak pasti. Awak nampak meriam yang terkeluar dari situ. Nampak? Meriam itu. Semua meriam itu. Dan dengan kapal lanun di belakang, saya rasa itu sebuah istana. Wah, baiklah. Sekarang masa untuk meneroka ruang tamu. Keluarga itu berkumpul pada waktu petang. Hanya duduk berbual tentang hari itu. Ada juga perabot yang cantik di dalam bilik ini. Bermula dengan sofa besar ini, sofa gaya Victoria di sini, dibalut dengan kain yang sangat cantik. Saya suka warnanya. Dan sebenarnya ia masih dalam keadaan yang sangat baik, walaupun sudah 42 tahun berada di sini. Yang ini mungkin sudah sangat-sangat lama. Lihat di sini, di atas meja ruang tamu. Yang mereka tinggalkan di sini saja. Itu memang cantik sekali. Ia kelihatan seperti diambil di dalam hutan. Di suatu tempat di Afrika saya rasa. Sebab saya nampak gambar ini di sini. Ada beberapa orang Afrika dalam gambar itu. Wah, mereka sedang buat kerja pembinaan di sana. Sangat menarik. Mungkin mereka sedang menjalankan misi tertentu. Ini Eugene Jr., itu anak lelaki dalam keluarga itu. Dan di sini kita boleh lihat mereka bersama dengan Eugene, bapa mereka, kemudian anak perempuan dan Eugene ketika dia masih muda. Dan yang ini di sini Anda boleh bandingkan kedua-dua gambar itu. Sangat menarik. Ini adalah kereta sebelum ini. Di sini Anda boleh lihat kereta yang sama seperti dalam gambar tadi. Dan ini adalah gambar kereta itu sendiri. Wow. Sungguh cantik. Mereka juga ada surat-surat yang ditinggalkan oleh mereka. Ini ditujukan kepada Encik Eugene L. Sanders. 1964. Mereka menerima surat ini. Ada beberapa lagi benda di sini. Ini dari syarikat mereka, saya percaya. Ia juga ditujukan kepada mereka. Oh ya, dan ini satu lagi surat. Dan kami juga sedang membincangkan yang ini. Ia dari tahun 1961 dan ditujukan kepada Encik Jack Sanders dan ia berkaitan dengan perceraian. Kami tidak tahu siapa Jack, tetapi dia mungkin juga salah seorang ahli keluarga yang pernah tinggal di sini. Tetapi itu masih tidak jelas kepada kami dan kami tidak dapat mengetahui apa yang berlaku kepada orang ini atau siapa dia sebenarnya. Sudut yang indah di sini juga.
Meja yang hampir roboh. Mereka ambil kotak cardboard dan kemudian mereka ikat gambar ini padanya entah kenapa. Lagi banyak surat ditinggalkan di sini. Cek dari tahun 1964 untuk $23. $23 pun dulu orang tulis cek. Wah, ada tumbuhan di belakang sini. Dan ada satu lagi sofa di sudut sini. Hati-hati Dani, jangan tersadung apa-apa. Maaf, tak apa bro, tak apa. Aku cuma nak pastikan kau okey. Laci di sudut sini. Oh, pokok ivy yang tumbuh di sini memang sangat hebat. Dan di sini kita ada satu lagi botol ubat untuk Eugene L. Sanders pada tahun 1979. Saya rasa ini adalah sirap batuk, tapi saya tak pasti. 2 sudu besar setiap 4 jam. Wah, saya suka gaya botol-botol ini. Saya juga suka pinggan-pinggan yang ditinggalkan di sini. Wah. Oke. Lihat jaket yang kita ada di sini. Ini nampak seperti jaket tentera pada mulanya, tapi sebenarnya bukan. Anda boleh lihat dari sini. Ia ada semua burung helang Amerika di atasnya. Bukankah itu dari Kerajaan Amerika Syarikat? Adakah itu logo dari Kerajaan Amerika Syarikat? Saya rasa begitu. Ya, nampaknya begitu. Wow. Oke. Dan kemudian kita ada meja setiausaha dengan barang pameran di atasnya. Cantik. Ia dipenuhi sepenuhnya dengan surat-surat seperti yang Anda boleh lihat. Beribu-ribu surat ditinggalkan di sini. Cek dan penyata bank serta segala-galanya daripada keluarga itu telah benar-benar ditinggalkan di dalam bilik ini. Semua dokumen mereka sepanjang hayat mereka. Semuanya dibiarkan untuk diambil alih oleh alam semula jadi. Oh, dan ini juga kursi yang cantik yang kita ada di sini. Upholstery yang indah. Saya suka reka bentuk dan warnanya. Sungguh cantik perabot ini. Kemudian di sini, seperti laci kecil, ada beberapa barang di dalamnya. Oh, ini untuk pipe yang mereka gunakan untuk merokok. Dan juga sebutir peluru, cartridge senapang patah. Senapang patah yang mereka gunakan untuk menembak haiwan. Dan sekarang tiba masanya untuk bilik tidur di tingkat bawah. Saya percaya daripada barang-barang yang saya jumpa di rumah ini, kawasan bawah ini hanya digunakan pada penghujungnya seperti 2 dekad terakhir. Tetapi tingkat atas tidak digunakan sejak tahun 1960-an. Dan saya percaya bahawa penghuni terakhir rumah ini tidur di dalam sini. Itu kemungkinan besar, Encik Eugene. Lihat bilik ini. Katil masih lagi teratur. Bantal masih lagi di hujung. Ia juga rangka katil yang cantik. Anda boleh lihat di sini. Anda ada gambar di sebelah kanan di sini. Mungkin dari nenek moyang mereka. Gambar seseorang yang sangat penting dan ingin mereka kenang. Sebab itu mereka gantung di situ. Ya Allah. Memang gila. Dan itu kerana rumah ini diperbuat daripada kayu. Akar pokok boleh tumbuh masuk ke dalam sini. Akar pokok ivy. Seseorang juga telah membuat selimut yang cantik ini. Semua warna ada di situ. Di atas kerusi berlapik ini. Dan di sini kita ada meja solek. Tapi pencukur pun masih ditinggalkan di sini. Berus dan pencukur masih ada di situ. Encik Eugene ada sikat. Ada juga pin. Ia adalah pin yang cantik. Orang tua menunggang kuda. Tuhan memberkati rumah kita. Jadi orang-orang ini memang beragama. Tapi tadi kita sedang berbincang sama Ada. Orang-orang ini, sebab ada tanah perkuburan adalah kerana orang-orang ini tidak beragama. Tetapi anda boleh lihat dengan jelas bahawa mereka memang beragama. Jadi saya tidak pasti kenapa ada orang yang dikebumikan di belakang rumah itu. Gambarnya pun ditinggalkan di sini. Oh, saya suka yang ini. Ini gambar tipikal Amerika. Anda boleh nampak Lowe's di belakang sana, motel, kereta-kereta lama. Wow. Benar-benar rosak dan runtuh. Oh,
Awak tertengok yang ini, Danny. Bahagian ini, oh ada juga penyedut hampa gas. Oh ya Allah. Dan karbonnya disimpan di dalam sini. Oh, ada penyedut hampa gas. Wow. Oh ya, ia akan jadi macam ini. Kemudian awak boleh tarik keliling rumah. Baiklah, biar saya bawa Anda semua ke tingkat atas sekarang. Saya akan tunjukkan bahagian paling pribadi dalam rumah ini. Sangat ruja nak tengok tingkat atas ni apa yang ada di sana. Oh wow. Terus masuk ke lorong tingkat atas. Di sini ada beberapa benda menarik di depan saya. Di sini, menilai lembu tenusu. Kenapa perlu menilai mereka? Tapi ini adalah buku dari Sanders, dari tuan rumah. Wow. Beberapa barang hiasan di sini, tapi yang ini menarik perhatian saya. Memorial Lincoln di Washington DC. Saya dan Danny pernah ke sana minggu lepas, sangat seronok. Dan saya nak tengok satu postcard ini dari tahun 1940. Wow, itu dia. Oh, kemudian yang ini pula dari Jack Sanders, sekali lagi, dari lelaki itu yang kita tak tahu apa yang dia buat di sini. Wow. Dan awak tahu tak kabinet ini digunakan untuk apa, Danny? Tak. Jadi saya akan terangkan kepada awak atau saya akan cuba terangkan, tapi sebenarnya ini adalah kabinet pameran untuk simpan senjata api awak di dalamnya. Awak boleh lihat bahagian bawah senjata akan diletakkan di sini, bahagian atas akan bersandar di sini. Awak boleh nampak semua senjata awak bila naik tangga. Ada apa-apa yang lebih Amerika daripada itu? Dan sudah tentu awak juga boleh kuncikan di sini, letak kunci padanya, dan senjata-senjata itu akan selamat di dalam. Kecuali kalau awak pecahkan kaca itu. Cuba tengok bilik tidur di depan kita ini. Semuanya dah rosak teruk. Semua benda jatuh atas katil. Kertas dinding dari siling itu jatuh ke bawah dan ia bersandar pada chandelier yang cantik itu yang tergantung dari siling. Aduh. Saya baru nampak sesuatu di belakang awak di sini. Ada juga mesin jahit di sini. Mari kita tengok kalau kita masih boleh buka. Oh, tetap ada mesin jahit di dalam tu lagi. Itu agak sedih. Semuanya pun dah rosak teruk. Apa ni? Awak ada idea ke? Tak. Saya pun sama. Tak pernah nampak peranti itu sebelum ini. Malangnya kita tak boleh masuk ke dalam bilik ini dan tunjukkan apa-apa kepada anda. Tapi ada beberapa benda di sini yang menarik. Contohnya permaidani kecil Puerto Rico ini, atau tika, atau apa sahaja yang anda panggil. Puerto Rico mungkin tempat mereka pernah bercuti. Ada beberapa barang yang tertinggal di sini. Amerika Syarikat sudah tentu. Orang Amerika yang sangat bangga tinggal di dalam rumah ini. Mari kita kembali ke lorong. Oh wow. Satu lorong yang sangat besar, panjang dan luas. Tetapi pertama sekali kita akan masuk ke bilik tidur di sebelah sini. Dan ini adalah bilik tidur yang sangat menarik yang anda sudah boleh lihat apabila anda melangkah masuk ke dalamnya. Di atas katil terdapat kepala rusa yang diletakkan di situ. Kepala rusa taksidermi yang mungkin suatu ketika dahulu pernah digantung di dinding. Mungkin kepala rusa itu adalah hasil buruan Eugene pada masa dahulu. Saya memang suka bagaimana ia dipamerkan di sini, di atas katil. Dan semua pokok ivy di belakangnya yang tumbuh di dalam bilik ini. Ini yang paling banyak pokok ivy yang kami lihat setakat ini di dalam rumah. Serahkan kamera itu kepada saya, Danny. Saya akan tunjukkan gambar ini di dinding. Saya benar-benar suka yang ini. Lihat lelaki ini. Wah. Nah, itu dia. Dan kemudian di atas meja sisi katil itu, kita ada sebuah tanglung. Dan saya suka bahagian atasnya. Nampak macam ada seekor helang di situ, tapi saya tak pasti 100%. Iya, betul. Oh, wow. Itu cantik. Oke. Perapian-perapian ini nampaknya dahulunya terbuka pada zamannya, tetapi mereka meletakkan penutup di depannya dan mungkin meletakkan perapian kecil di hadapan sini.
Pada zaman dahulu, ini akan terbuka dan api akan menyala betul-betul di dalam bilik ini. Kabinet terbina dalam di sini. Saya suka lengkungan-lengkungan yang ada di bahagian atas sini. Sangat tipikal untuk rumah ini. Anda boleh lihat ini di seluruh rumah. Di sini juga semuanya sama. Dan semuanya dibina khas untuk tempat ini. Oke, sekarang kita masuk ke bilik tidur yang lain. Yang ini juga sangat-sangat menarik. Pertama di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda di sana, Danny, kita ada lagi kotak peluru ini dari zaman Eugene ketika dia masih dalam tentera. Dia adalah seorang veteran tentera Amerika Syarikat. Sekali lagi, lingkungan yang sama kembali kelihatan dengan kabinet terbina dalam. Tali pinggang masih tergantung di situ. Wah, lihatlah. Kertas dinding di sini. Bukankah itu sangat menarik? Ya, sama seperti bilik itu. Oh ya, saya pun tak perasan. Tapi ada dua jenis kertas dinding yang berbeza di sini. Di dalam pun sama. Ya, di sebelah kiri, di bagian depan. Jadi dua dinding ini dan kertas dinding itu serta dua dinding ini dalam bilik ini. Ya. Oh, itu cantik. Oh tidak, hanya kertas dinding itu saja. 3 dinding yang lain semuanya menggunakan kertas dinding ini. Cantik. Ada sejenis penyokong leg di sini. Lihat, ini adalah model yang sangat lama. Wah. Dan kemudian betul-betul di sebelahnya, kita ada sekolah Corps Hospital. Dan gambar ini diambil pada tahun 1944 di Pusat Latihan Tentera Laut. Wah. Di bawah terdapat meja tulis yang sekali lagi dipenuhi sepenuhnya dengan semua surat daripada keluarga. Apa yang kita ada di sini? Begitu banyak surat daripada mereka masih tertinggal di sini. Saya suka kulit buku ini. Jauhkan diri, Joe. 25 sen harganya pada zaman itu. Wah. Dan di sana ada meja solek kecil di sudut. Ku bertengok ini. Saya pernah tengok alat ini sebelum ini, tapi saya betul-betul tak pasti untuk apa ia digunakan. Anda boleh lihat, ia ada semua arah di situ. Utara, selatan, timur, barat. Tapi bagi saya, ia tak nampak macam kompas. Dan ia menggunakan elektrik sebab ada wire di situ. Jadi sekali lagi, ini adalah satu peranti yang saya tak pasti apa tujuannya. Betul-betul di sebelahnya, kita ada beberapa ikatan surat dari zaman itu yang ditinggalkan. Lihat di sini, Marshall Eugene Sanders. Itu adalah ketua keluarga. Ini semua adalah surat-surat yang ditujukan kepadanya dari semasa ke semasa. Kami juga ada satu surat di sini, sepenuhnya ditulis dalam tulisan sambung. Lencana yang cantik di bahagian atas ini. Saya mahu pergi ke bandar. Hutan. Saya sebenarnya tak begitu pandai membaca tulisan sambung, jadi saya tak akan cuba. Cantik. Kerusi betul-betul di hadapan katil. Reka bentuk kerusi itu sangat indah. Dan kemudian, anda boleh lihat katil ini betul-betul di hadapan kita di sini. Dan nampaknya ia sedikit tenggelam ke bawah. Ya, ia berlaku dari masa ke masa. Ia masih lagi terkemas, tapi ia sedang tenggelam. Papan-papan di bawahnya hanya patah dan jatuh dari masa ke masa. Suka bila hanya ada satu sulur pokok ivy. Ya, cantik. Saya tak pernah lihat sesuatu seperti ini sebelum ini. Kamu memang kena pergi ke Instagram dan tengok gambar-gambar yang Danny ambil dalam rumah ini. Saya tak ambil gambar itu. Saya tak ambil kredit. Danny yang ambil semuanya. Jadi, bro, terima kasih. Semua orang pergi tengok gambar-gambar itu. Mungkin memang hebat. Saya belum tengok lagi. Kamu tahu apa ini? Minyak wangi. Bukan, ini teleskop. Ini teleskop. Kamu boleh melihatnya melalui situ. Kamu nampak kapal di situ. Kapal. Ya. Itu bukan. Ya, teleskop dari zaman itu. Wow. Malah masih ada beberapa peluru senapan patah di sini. Dan satu lagi botol obat batuk. Oh, apa? 1982. Ya Allah. Tarikh rumah itu baru saja berubah dari 1980 ke 1982.
yang menunjukkan tarikh terakhir yang saya jumpa setakat ini di dalam sini. Ya Allah. Dan kemudian di sini, betul-betul di sebelahnya, kita ada satu lagi kerusi goyang. Sebuah kerusi goyang berlapik kain. Dengan beberapa jaket terletak di atasnya. Wah. Dan kemudian kita kembali ke lorong utama di tingkat 2. Ada beberapa lagi perkara menarik yang saya ingin bincangkan di sini. Pertama sekali, kasut luncur ais ini. Dan saya agak ingin tahu melihatnya di sini, kerana di Virginia saya rasa cuacanya tidaklah begitu sejuk. Jadi saya tidak pasti sama ada tasik di sini membeku atau tidak. Tapi mungkin tasik di sini memang membeku kalau kasut luncur ais ini ada di dalam rumah. Saya teringin sangat nak meluncur ais di sini. Pernah tak awak meluncur ais? Tak pernah. Nak belajar tak? Tak, kenapa pula? Sebab saya tak nak jatuh ke dalam tasik yang beku. Tak, terima kasih. Danny seorang lelaki yang sukakan cuaca panas. Ya. Buku scrap yang mungkin digunakan untuk melukis. Cantik. Dan saya percaya, Danny, awak boleh nampak 2 cerobong asap di tepi sini. Saya rasa ini mungkin rumah sebelum ia diubah suai. Tapi mungkin juga tidak. Saya rasa saya silap tentangnya. Oh, di sini tertulis N-G-O-T-O-N. Mungkin Washington. Jadi rumah ini mungkin berada di Washington. Fort Upright. Ya, itu memang bukan di sini. Maafkan saya. Itu memang bukan di sini. Stokin untuk luncur ais, memancing, bermain golf, dan memburu. Semuanya ditinggalkan di sini. Wah. Ada beberapa lagi barang di sini. Sudah tiba masanya untuk masuk ke bilik tidur terakhir. Sekali lagi, mari kita tunjukkan lengkungan di atas sana. Sama saja di semua tingkat atas ini. Tapi di sinilah kita masuk ke bilik yang paling usang. Oh, tidak, maaf. Yang satu lagi adalah bilik yang paling usang, tapi juga bilik yang sangat menarik di dalam rumah ini. Seluruh katil boleh dipenuhi dengan runtuhan dari shilling di sini. Dan apa yang Anda lihat di sini tergantung di sisi katil. Sebenarnya adalah bag untuk menyimpan senapang dan membawanya ketika memburu. Wow. Anda boleh lihat salah satu kertas dinding dengan gambar rumah di situ. Seronok untuk dilihat. Kemudian bilik itu sendiri. Meja solek di belakang sana. Mungkin bilik wanita. Hati-hati, awak sedang berjalan di atas runtuhan di sini. Akuan kasut. Letakkan ia di dalam kasut awak dan betulkan. Benar-benar menarik di sini. Sekali lagi, ada perapian di sini juga. Oh, adakah ini gambar atau lukisan? Saya tak pasti. Oh, tidak. Itu memang lukisan. 2 lelaki dalam sampan bersama anjing mereka. Mereka sedang mendayung di atas tasik. Sekali lagi, ada kerusi goyang yang cantik di sini. Memang berciri Amerika. Kita dah banyak kali nampak kerusi macam ni. Dan memang betul, kita langsung tak jumpa kerusi macam ni di Eropah. Kadang-kadang, sangat jarang, kita akan jumpa kerusi goyang. Dan ini adalah TV terbesar yang kami pernah lihat setakat ini di dalam rumah. Atau sebenarnya, satu-satunya TV yang ada. Satu-satunya. Wah. Dan hanya di dalam bilik tidur ini saja tertera RCI Victor di situ. Cantik. Masih ada beberapa pakaian di dalam sini. Ada seluar yang masih tergantung dalam almari. Ini memang sesuatu untuk memancing atau memburu. Kemungkinan besar daripada Eugene pada masa dahulu. Bingkai gambar seorang wanita muda bersama anjingnya. Saya suka yang ini. Karya yang cantik. Wah. Letters. Dan ini salah satu lagi pendakap yang kita baru saja lihat. Di mana awak akan pasangkan ini? Saya rasa di suatu tempat pada kaki seperti ini. Saya mempunyai kaki yang sangat-sangat tebal, mungkin di lengan. Saya tidak tahu. Saya tidak pasti. Saya rasa ia untuk lengan dan pergelangan tangan, tapi saya tidak pasti. Saya rasa mungkin macam ini, Danny. Dan kemudian kamu lilitkan macam ini, entah bagaimana. Oh, jangan-jangan itu untuk pegang seekor helang.
Oh, mungkin ya. Maksud kamu macam ini. Ya, saya rasa saya tak pasti. Tapi jangan ambil kata saya bulat-bulat tentang itu. Tapi jangan ambil kata saya bulat-bulat tentang ini. Mungkin awak betul. Ya, nampaknya begitu. Dan kemudian awak pasangkan di sini, macam ini. Dan kemudian lilitkan di sekeliling ibu jari awak. Lepas itu, ketatkan ini. Dan ya, mungkin untuk seekor helang. Ya. Pandai juga, pandai juga. Terima kasih. Oh. Ini mungkin bahagian lain daripada rusa yang kita baru sahaja lihat di dalam bilik tidur tadi. Kulit haiwan. Sebuah permaidani kulit haiwan terletak di sini dalam bilik tidur. Okey. Ini adalah satu bahagian terakhir rumah yang perlu kami tunjukkan kepada anda. Dan itu adalah loteng. Pintu ini akan membawa kita ke sana. Biar saya bawa anda ke tingkat atas itu dan mari kita lihat apa yang masih ada di sana. Ya, sekarang kita berada di loteng. Wow. Lihat seluruh shilling terdedah. Okey, saya rasa kita kena berhati-hati sedikit di sini. Oh, lihat betul-betul di belakang awak ada pakaian tergantung. Pakaian memburu. Jaket yang mereka gunakan untuk masuk ke dalam hutan. Oh, awak boleh nampak di sini. Ada nama di atasnya. Perlindungan hijau di dek percutian dan ia tertulis Sanders Jack M. M bermaksud Marshall. Itu juga salah satu nama yang dimiliki oleh anak-anak dan suami dalam keluarga itu. Juga Bert masih berdiri di sini sekarang, sedia untuk pergi dan masuk ke dalam hutan. Dan beberapa lagi hamparan kulit haiwan terletak di lantai itu. Oh ya Allah. Mari kita lihat apa yang kita ada di bagian loteng ini. Oh, itu cantik sekali. Lihat di sini, di sudut bilik, kita ada sebuah organ berdiri di sini. Saya memang sangat sukakannya. Sudah tentu itu tidak akan berbunyi kerana organ tidak dimainkan seperti itu. Tapi saya suka semua buku disusun di atas sini. Buku-buku yang ada di sini mesti sangat lama. Dan nampak yang ini. Ada nama yang ditulis di kulit depan atau di sisi buku itu. Maaf, saya agak berminat. Ini adalah sebatang sabun. Kita ada sebuah beg pakaian terletak di sini, di atas lantai. Sepucuk surat daripada Robert betul-betul terjatuh keluar daripadanya. Ini adalah beg pakaian yang mereka gunakan untuk mengembara ke seluruh dunia. Dan sudah tentu, sebuah peti lanun. Sesuatu yang Anna selalu jumpa di loteng, berdiri di sini. Bendera ini dari mana? Saya memang langsung tak tahu. Sekotak cerut ditinggalkan di sini. Dan ini dipenuhi sepenuhnya dengan ratusan, mungkin juga ribuan surat kabar, surat, dan dokumen di dalamnya. Oh ya Allah. Baiklah. Oh, saya juga suka bahagian luar peti ini. Awak dah tengok belum? Bukankah ini sangat menakjubkan? Baiklah, mari kita biarkan saja begitu. Loteng berada dalam keadaan yang sangat teruk. Wow. Bro, pemegang lilin itu. Dan juga kerusi goyang di sini, di loteng. Saya sedang melihat bag ini di sini. Saya tak pasti apa yang ada di dalamnya. Oh, mereka simpan kertas dinding di dalamnya. Ini sibuk. Wall decorations atau wall coverings. Ini masih dalam pembungkusan asal. Jadi mereka telah memesan sekeping kertas dinding pada masa itu dan mereka langsung tidak membukanya. Ia masih ada di dalam. Wah, saya memang suka sangat dengan itu.
Tengok yang asal, ini datang dari Memphis. Memphis, Dallas, Miami, Charlotte, Jackson, Atlanta. Wah. Baiklah, mari kita bergerak ke sebelah sana. Lihat semua ini. Hiasan Christmas dan semuanya ada di bawah sana. Ini adalah bintang Christmas yang biasa mereka letakkan di hadapan rumah. Dibuat daripada kayu, mungkin sepenuhnya buatan sendiri. Semua runtuhan jatuh di atas sini. Di sini hingga ke sudut. Saya juga masih ada penimbang yang tertinggal. Dan ini adalah penimbang untuk menimbang bayi atau hewan peliharaan kecil atau sesuatu seperti itu. Sehingga 30 pound. Oke. Ada juga para pendiangan atau pendiangan masih di sana. Hati-hati betul dalam bilik ini. Ceiling memang sedang runtuh. Memang luar biasa tempat ini. Di luar sudah gelap seperti yang Anda boleh lihat. Saya rasa sudah pukul 9 atau lebih kurang begitu. Ini adalah tempat terakhir yang kami rakam sekarang di Virginia. Esok pagi kami ada penerbangan ke Atlanta, Georgia, untuk mengakhiri perjalanan kami di Amerika Syarikat. Tapi masih ada beberapa episode hebat yang akan datang, jadi jangan risau. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Anda semua kerana menonton video minggu ini. Jika Anda suka, sila tekan butang suka pada video ini dan langgan saluran ini jika Anda baru di sini. Saya ingin melihat lebih banyak penerokaan seperti ini dan juga tuliskan komen yang baik di ruangan komen. Juga salam buat Denny. Terima kasih sekali lagi kerana merakamkan saya. Dan sekali lagi, pautan ke salurannya akan ada di dalam deskripsi. Dan dengan itu, terima kasih banyak. Saya akan jumpa Anda minggu depan dalam satu lagi penerokaan epik. Selamat tinggal. Saya sayang Anda.